Kembali lagi bersama saya Wayan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan to have atau di Indonesia kita biasa kenal dengan nama mempunyai, memiliki atau untuk mempunyai di bahasa Prancis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français. Sebelum masuk ke inti video, kalian harus mengetahui bagaimana pengucapan kata ganti subjek terlebih dahulu. Untuk itu saya akan tampilkan tabel di samping saya. Kita lihat, yang pertama itu ada je, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah saya. Yang kedua adalah tu, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kamu. Yang ketiga ada il dan el, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dia. Dia perempuan, dia laki-laki. Terus yang keempat ada nu, yang artinya kita. Yang kelima ada vous, yang artinya Anda. Jadi ada vous, ada tu. Vous kalian gunakan untuk berbicara kepada orang yang umurnya lebih di atas kalian atau orang yang belum kalian kenal. Selain itu kalian bisa gunakan vous untuk orang yang posisinya di atas kalian, seperti direktur atau owner. Dan tu kalian bisa gunakan untuk orang yang kalian sudah kenal seperti teman. Dan yang terakhir adalah il dan l dengan s di belakangnya. Il dengan s, l dengan s, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mereka. Il kita gunakan untuk mereka dengan kumpulan cowok di dalamnya atau campuran cewek cowok di dalamnya. Dan l kita gunakan untuk mereka dengan kumpulan cewek atau perempuan di dalamnya. Oke, itu kalian sudah pelajari kata ganti subjeknya. Lalu bagaimana cara penyebutan saya punya, kamu punya, Anda punya, kita punya, mereka punya? Jadi dalam bahasa Prancis, saya punya, kamu punya, kita punya, Anda punya, dan mereka punya adalah berikut. Kalian lihat? Oke, kita mulai dari saya punya. Saya punya di bahasa Prancis adalah J. J, dan kamu punya di bahasa Prancis adalah tu a. Dia punya di bahasa Prancis adalah il a, atau dianya perempuan kita pakai l, la. Kita di bahasa Prancis adalah nous avons. Selanjutnya ada Anda punya, di bahasa Prancis adalah vous avez. Dan yang terakhir mereka punya di bahasa Prancis adalah ils ont. Atau merekanya perempuan kita bisa pakai elles ont untuk perempuan, ils ont untuk laki-laki. Kak, bingung kak, aku nggak ngerti kak, bisa diulangi kak? Oke, saya ulangi, kita sebut sama-sama. Kita lihat tabel di samping. Pengucapan adalah yang pertama J, tu a, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Lagi sekali, Z, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Yang terakhir, elles ont. Masih bingung? Tenang, karena selanjutnya saya akan kasih contoh kalimat yang bisa kalian pakai setiap hari menggunakan to have atau untuk mempunyai di bahasa Indonesia. Contoh-contoh kalimatnya kalian bisa lihat di tabel berikut. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu j'ai une voiture. Yang artinya adalah saya mempunyai mobil. J'ai une voiture. Yang kedua adalah kita bisa lihat tu as un livre. Yang artinya kamu mempunyai buku. Tu as un livre. Tu as un livre. Yang ketiga yaitu il atau elle a une moto. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah dia cewek atau cowok mempunyai motor. Yang keempat adalah nous avons
une maison. Nous avons une maison. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kita mempunyai rumah. Kita mempunyai rumah. Nous avons une maison. Vous avez un sac. Vous avez un sac. Yang artinya adalah Anda mempunyai tas. Anda mempunyai tas. Vous avez un sac. Yang terakhir adalah il atau elles ont un verre. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mereka, cewek atau cowok, mempunyai gelas. Lalu berikutnya saya akan beritahu kalian bagaimana cara mengucapkan tidak punya. Tadi sudah punya, sekarang saya tidak punya. Untuk mengucapkan kata tidak punya di bahasa Prancis, kalian harus menaruh kata ne dan pas di antara verb yang kalian gunakan. Di video ini kita menggunakan verb to have atau mempunyai. Jadi kita taruh ne, avoir dan pas. Kita bisa lihat contoh di bawah yang artinya adalah saya tidak punya. Je n'ai pas une voiture. Je n'ai pas une voiture. Saya tidak punya mobil. Je n'ai pas une voiture. Untuk contoh selanjutnya kita bisa lihat di tabel berikut. Yang pertama ada je n'ai pas une voiture. Udah kita bahas tadi. Yang kedua adalah tu n'as pas un livre. Yang artinya kamu tidak mempunyai buku. Yang ketiga adalah il atau elle n'a pas une moto. Il atau elle n'a pas une moto. Yang artinya dia, cewek atau cowok, tidak mempunyai motor. Yang keempat adalah nous n'avons pas une maison. Nous n'avons pas une maison. Yang artinya adalah kita tidak mempunyai rumah. Kita tidak mempunyai rumah. Yang kelima adalah vous n'avez pas un sac. Vous n'avez pas un sac. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Anda tidak mempunyai tas. Yang terakhir adalah il atau elles ont un verre. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mereka, cewek atau cowok, tidak mempunyai gelas. Untuk mengakhiri video ini, apakah kalian memperhatikan? Pertama saya bilang untuk membuat kalimat tidak punya, kalian harus menaruh ne pas. Tapi pada contohnya saya bilang je n'ai pas, tu n'as pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas. Kenapa nggak ne pas? Oke, saya akan jelaskan. Sebenarnya kalimat tersebut adalah je ne ai pas un livre. Namun di bahasa Prancis ketika dua huruf vokal bertemu, huruf vokal pertama harus diganti dengan apostrof. Jadinya seperti ini. Jadi yang tadinya je ne ai pas un livre jadinya je n'ai pas un livre. Itu juga seterusnya tu n'as pas un livre, il elle n'a pas un livre, nous n'avons pas un livre, vous n'avez pas un livre. Yang terakhir adalah il atau elle n'ont pas un livre. Jadi itu dia bagaimana cara menggunakan kata kerja to have atau di Indonesia yang biasa kita kenal dengan mempunyai di bahasa Prancis. Bagi kalian yang masih bingung jangan khawatir, silakan komen di bawah bagaimana yang kalian masih bingung. Dengan senang hati kami akan membalas komen Anda. Karena sukses kalian, sukses kami juga.